Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala petang ini dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat meneruskan sesi ulang kaji surah-surah yang berada pada juzuk yang ke-27, yang mana surah yang kita akan buat ulang kaji pada petang ini adalah surah yang kedua terakhir yang berada pada juzuk yang ke-27, iaitu suratul Waqiah. Apa maksud Al-Waqi'ah? Al-Waqi'ah adalah salah satu daripada nama-nama kiamat. Kalau kita buka dalam Quran terjemahan, kebanyakan Quran terjemahan akan menterjemahkan Al-Waqi'ah itu adalah hari kiamat. Okay, jawapan dia benar, tetapi kita perlu ulas dengan lebih spesifik kerana hari kiamat ni dia ada banyak nama. Al-Haqqah pun hari kiamat, Al-Ghashiyah hari kiamat. Jadi, apakah makna yang lebih khusus bagi Al-Waqi'ah? Maka kata para ulama, seperti mana kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah dalam Taksir Al-Munir, hari kiamat dinamakan dengan Al-Waqi'ah kerana hari kiamat itu merupakan hari yang pasti terjadi. Jadi perkataan Al-Waqi'ah adalah lebih khusus kita sebut dengan hari yang pasti datang, hari yang pasti terjadi. Itulah Al-Waqi'ah. Bukan sekadar kita kata dia adalah hari kiamat, tetapi Al-Waqi'ah adalah hari kiamat yang pasti datang dan pasti terjadi. Okay. Macam mana kita boleh terjemahkan Al-Waqi'ah adalah hari yang pasti terjadi? Okay. Kita kena cari terlebih dahulu di manakah sumber terdapatnya perkataan Al-Waqi'ah. Okay. Surah Al-Waqi'ah ini adalah surah yang mengandungi 96 ayat. 96 ayat perkataan Al-Waqi'ah kita akan temukan pada ayat yang pertama setelah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Okey, idza bermaksud apabila, waqa'ati terjadinya, al-waqi'ah iaitu hari kiamat yang pasti terjadi. Okey. Perkataan al-waqi'ah sebenarnya ia berasal daripada kalimah waqa'a. Waqa'a daripada huruf waw, qaf'a, waqa'a, maka dikembangkan menjadi al-waqi'ah. Okey. Perkataan al-waqa'ah ini seperti mana yang kita telah sebutkan, perkataan waqa'ah dalam bahasa Arab bermaksud telah terjadi. Okey, kenapa Allah menggunakan perkataan waqa'a telah terjadi pada al-waqi'ah? Kerana hari kiamat walaupun dia belum lagi terjadi, tetapi apabila sesuatu itu dia akan datang, okey, benda itu pasti akan berlaku, maka apabila digunakan perkataan telah terjadi, ia merujuk kepada kepastian sesuatu itu dia pasti akan berlaku.
Okey, jadi untuk kita ulas perkataan Al-Waqi'ah ini, saya rasa sangat jelas, sangat senang untuk difahami. Ia merujuk kepada salah satu daripada nama kiamat. Tetapi sekali lagi saya ulang, nama kiamat itu bukan sekadar dia adalah hari kiamat. Tetapi hari kiamat yang pasti terjadi, pasti dia datang. Okey. Kalau Al-Waqiah itu hari kiamat yang pasti datang, pasti ada, pasti berlaku, pasti terjadi, maka dalam ayat yang kedua, kita akan menemukan Allah mengatakan, apabila kiamat tu dia terjadi, tak ada siapa-siapa yang boleh mengelakkan diri daripada hari yang pasti terjadi itu. Okey, itulah pengertian ringkas tentang Al-Waqiah. Okay. Namun begitu, kita belum selesai lagi membincangkan apakah maksud, apakah tujuan bagi surah Al-Waqiah. Okay. Tujuan surah Al-Waqiah ini diambil pada nama surah, lepas tu melihat kepada keseluruhan 96 ayat surah Al-Waqiah dan melihat kepada segmen-segmen di dalam surah Al-Waqiah, maka para ulama membuat rumusan suratul Waqiah adalah surah yang Allah nak menjelaskan kepada kita bahawa hari kiamat pasti terjadi, dia pasti datang dan tidak ada sesiapa pun yang boleh menolak atau mengelak daripada didatangi hari kiamat. Itulah tujuan ataupun maksud ataupun objektif bagi surah Al-Waqiah. Okey, untuk mantapkan hari yang pasti terjadi itu tidak dapat ditolak, kena rujuk pada ayat yang kedua. Bila Allah mengatakan idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Baik. Selesailah kita membincangkan tentang tujuan bagi suratul Al-Waqi'ah. Mudah saja. Okey. Jadi Al-Waqi'ah adalah salah satu nama kiamat. Daripada perkataan Al-Waqi'ah, waqa'a tadi, maka ia merujuk kepada hari yang pasti datang, pasti terjadi. Okey. Kita ni tak boleh elak dah. Hari tu pasti datang kepada kita. Hari yang pasti datang iaitu Al-Waqi'ah, hari kiamat. Dan Alhamdulillah, berdasarkan kepada nama dan tujuan surah memang bertepatan dan bersesuaian. Okay. Sebelum kita selesaikan membuat ulang kaji bagi nama dan tujuan bagi surah Al-Waqi'ah, izinkan saya untuk menerangkan sedikit maklumat dari sudut segmen ataupun isi kandungan surah Al-Waqi'ah ini. Kita akan mendapati Allah Ta'ala ada menyebutkan tentang di hari kiamat yang pasti terjadi itu, manusia terbahagi kepada 3 golongan. Ada 3 kumpulan manusia. Seperti mana ayat yang ke-7. Allah mengatakan, wa kuntum azwajan thalatha. Dan kamu nanti akan menjadi 3 kumpulan. Kumpulan pertama siapa? Kita pun sedia maklum adalah as-sabiquna sabiqun. Golongan yang mendahului dalam melakukan kebaikan. Yang berlumba-lumba buat kebaikan. Kumpulan yang kedua adalah kumpulan kanan, ashabul yamin. Dan ada kumpulan yang ketiga, iaitu golongan kiri. 3 kumpulan ini, 2 masuk syurga dan 1 masuk neraka. Okay. 2 masuk syurga, 1 masuk neraka. Kalau kita kaitkan, kalau kita membuat perkaitan, pertautan dengan surah Ar-Rahman,
maka kita akan dapat jawapan. Surah Rahman kenapa kita nak kaitkan? Kerana selepas surah Rahman Al-Waqi'ah, sebelum surah Al-Waqi'ah adalah surah Rahman. Sudah pasti surah itu dia berjiran. Dia duduk sebelah-sebelah. Pasti dia ada perkaitan. Maka jelas kepada kita ketika mana kita masuk surah Ar-Rahman, kita mengetahui bahawasanya rahmat Allah yang luas itu, Allah menjadikan penghuni syurga ini terbahagi kepada dua jenis. Ada yang kelas pertama, ada kelas yang kedua. Dan ada satu ahli neraka. Tetapi dekat surah Rahman, Allah tak sebutkan secara khusus siapakah yang akan mendiami, yang akan masuk syurga kelas pertama. Maka surah selepasnya itu Al-Waqi'ah yang sedang kita belajar ni memberikan kita jawapan. Rupa-rupanya manusia yang akan masuk syurga kelas pertama adalah as-sabiquna sabiqun. Manakala yang akan masuk syurga kelas kedua adalah golongan ashabul yamin, golongan kanan. Dan yang akan masuk ke dalam neraka adalah golongan ashabus shimal, golongan kiri. Dalam sisi ini, kita tidak ada waktu yang panjang. Saya mohon ampun dan maaf kerana tidak dapat untuk menerangkan dengan lebih lanjut siapakah golongan as-sabiqun as-sabiqun dan siapakah golongan kanan dan siapakah golongan kiri. Okey, yang ini nak dapatkan maklumat itu, yang ini kita kena ikut sesi tadabbur surah secara lengkap. Okey, kerana sesi ini adalah sesi ulang kaji, mendapatkan perbincangan tentang nama surah. Kita tahu sumber ayat bagi nama surah dan kita nak mendapatkan tujuan objektif bagi surah ini. Jadi moga-moga Allah memberikan kepada kita ruang untuk kita mengkaji dengan lebih mendalam suratul Al-Waqi'ah. Okay. Berdasarkan ayat yang kata ada 3 kumpulan manusia yang Allah Ta'ala akan jadikan di hari kiamat nanti, golongan as-sabiqun as-sabiqun, golongan kanan dengan golongan kiri ini, maka para ulama ada yang menjadikan tema mihwar bagi surah Al-Waqi'ah, temanya adalah tentang darjat hamba di hari kiamat. Jadi tema bagi surah Al-Waqi'ah ini adalah temanya tentang perbezaan darjat manusia di hari kiamat. Baik, moga-moga sesi ulang kaji kita lebih kurang hampir sudah masuki 15 minit ini dapat menambahkan pengetahuan kita, memberikan kepada kita satu maklumat yang banyak apabila kita masuk kepada membaca surah yang berada pada juzuk yang ke-27, iaitu suratul Waqi'ah ini, memberikan kita semangat, mendorong kita kepada hendak meneruskan beramal, membanyakkan amal, untuk kita banyakkan buat amal-amal soleh. Kita jangan lagi bertangguh buat amal soleh. Jangan berhenti. Apabila habis Ramadan, teruskan buat amal. Teruskan berpuasa, teruskan salat malam, teruskan baca Quran dan sebagainya. Kerana kita berada pada juzuk yang ke-27 memberikan kita teladan. Okay, kalau kita nak masuk syurga kelas yang pertama, maka kenalah menjadikan diri sebagai golongan yang banyak melakukan amal-amal kebaikan. Pilihan di tangan kita, moga-moga Allah memberikan kita bimbingan untuk kita menjadi golongan as-sabiquna as-sabiqun. Jadi sebelum kita tangguhkan, untuk kita bincangkan pula nama dan tujuan bagi suratul Rahman,
bagi surah Al-Hadid, maafkan saya, surah Al-Hadid, saya buka kalau ada mana-mana soalan dalam sesi ulang kaji surah Al-Waqi'ah. Okey, kita dapatkan dulu kalau ada kemusykilan ya, sahabat-sahabat kita yang ikut di aplikasi Zoom. Okey, ada Di soalan Zoom, ke di tuan-tuan dan Zoom tak puan-puan? ada Ustaz. Tak ada. Okey, Ha. dekat FB page Akademi FB pun Malaysia tak ada. ini pun tak ada. Okeylah. Kalau macam tu jelas, kita tengok Ustaz dekat TikTok ni ada kawan-kawan kita ada tanya soalan tak? Okey, kalau tengok setakat ini, okey, Alhamdulillah semua jelas. Baik, kita rehat sekejap dalam 5 minit. Kita akan bertemu kembali jam 15.40, lebih kurang 15.40, lebih kurang 15.40 lah. InsyaAllah pukul 15. Pukul 3, maafkan saya. Okay, pukul 3.40 petang, kita akan mengulang kaji surah yang terakhir pada juzuk yang ke-27, iaitu surah Al-Hadid, surah besi. Apa berkaitan surah besi dengan surah yang Al-Waqi'ah dengan suratul Rahman? Dapatkan jawapan itu dalam sesi ulang kaji sebentar lagi, 3.40 petang, surah Al-Hadid. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa antum fajazakumullahu khair. Boleh